Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita rahimahullahu ta'ala, soalan pertanyaan, berapa perkara rukun iman? Jadi kita masuk soalan yang baru, iaitulah tentang rukun iman. Jadi sebelum kita bincang ni, kita kena tahu dulu kata rukun iman ni dia termasuk dalam kata rukun yang hakiki. Nah, rukun yang hakiki. Jadi rukun yang hakiki ni dia punya ta'rif dia, ma yatawaqqafu alaihi syai'un wa kana juz'an minhu. Jadi rukun yang hakiki ni iaitulah barang yang terhenti. Barang yang terhenti di atasnya oleh sesuatu. Jadi nak jadi perkara tu dia terhenti atas sesuatu tu, atas rukun tu. Nah, maksud dia kena ada benda tu baru jadi sesuatu, macam tu. Jadi kalau tak ada benda tu, maka tak jadilah sesuatu tu. Tu orang panggil rukun hakiki. Lepas tu wa kana juz'an minhu, dan adalah ia tu satu juzuk daripadanya. Nah, dia ni satu juzuk daripada sesuatu tu. Sesuatu kat sini iman lah. Maka rukun ni dia satu juzuk daripada iman. Jadi rukun hakiki ni bila tak ada dia satu ya. Dia tak mesti tak ada 6 kita pun tahu rukun iman tu 6. Tapi tak ada satu lah. Tak cukup satu, kira tak ada iman. Nah, kira tak ada iman. Dia berbeza dengan rukun Islam yang kita bincang sebelum ni. Rukun Islam yang kita bincang sebelum ni, nah, bila tak ada satu, tak boleh kata dia tu bukan Islam, tak boleh. Dia hanya rukun urfi. Dia bezalah. Adapun rukun iman tak ada satu, habis terus. Nah, kira tak beriman. Lepas tu sama dengan rukun sembahyang. Nah, rukun sembahyang tak ada satu je daripada 13 rukun sembahyang tu, kira tak sembahyang. Dia kira tu lah. Sama rukun iman, rukun sembahyang. Rukun negara saya tak tahu. Nah, hak tu kena tanya PM X. Jadi hak tu tak erti nak hurailah. Tapi kalau bab rukun iman, rukun sembahyang dia macam tu. Jadi dia tanya sini, berapa perkara rukun iman? Jawab bagi soal tu, rukun iman itu mubtada. Bermula rukun iman itu khabar dia 6 perkara. Jadi rukun iman ni dia ada 6. 6 ni tak cukup satu, maka kira tak beriman. Kalau gitu 6 perkara ni, nah, untuk menjadikan iman mesti berhimpun 6 perkara ni. Tak boleh ternafi walaupun satu. Satu pun tak boleh ternafi. Jadi dia kena ada belaka 6 ni lah. Mana dia? Pertama daripada 6 tu, percaya dengan Allah. Nah, percaya dengan Allah. Percaya dengan Allah ni, nah, percaya ni iman lah, beriman. Apa beriman ni? Mengaku hati.
Nah, jadi kita mengaku hati dengan Allah. Nah, jadi percaya dengan Allah ni dia ada dua jenis lah. Satu, percaya ataupun mengaku hati atas jalan tafsil. Nah, tafsir terperinci. Nah, ada benda yang kita kena mengaku secara terperinci, satu. Mana nanti kita akan bincang nanti depan ni. Wujud, qidam, baqa' tu hak tu secara tafsil. Percaya Allah wujud, percaya Allah qidam, percaya Allah baqa'. Itu secara tafsil, secara terperinci. Satu lagi, bila kata percaya dengan Allah ni, kita mengaku hati itu secara ijmal, secara borong. Lagu mana yang kata mengaku secara borong? Iaitulah tiap-tiap sifat kesempurnaan tu wajib bagi Allah. Nah, tiap-tiap sifat kesempurnaan hak tu wajib bagi Allah. Dan tiap-tiap sifat kekurangan mustahil atas Allah. Gitu. Nah, jadi itu orang panggil beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah. Nanti kita akan bincanglah bab beriman dengan Allah ni, dia akan detailkan benda tu ke depan nanti. Lepas tu bila kata Allah ni apa dia? Allah ni nama bagi zat. Nama bagi zat yang wajib ada. Nama bagi zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Itu Allah. Kalau orang tanya Allah tu apa benda benar? Allah tu nama bagi zat yang wajib ada. Nama bagi zat yang wajib ada, yang mesti ada, tak terima tak ada. Lepas tu yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan dua lah. Satu istighna, yang kedua iftiqar ilaih. Istighna, terkaya. Istighna'uhu an kulli ma siwahu. Terkayanya Allah tu daripada tiap-tiap yang lainnya. Apa terkaya? Tak berhajat. Yang kedua iftiqar ilaih. Iftiqarun ilaihi kullu ma adahu. Berhajat kepadanya oleh tiap-tiap yang lain daripadanya. Hak lain daripada Allah semua berhajat dekat dia. Allah tak berhajat pada satu benda pun. Ni yang disebut dalam Quran, ya ayyuhan nas antumul fuqara. Kamu ni fuqara, fakir, maksud dia berhajat. Ilallah, berhajat kepada Allah. Allah wa huwal ghaniyul hamid. Allah ni terkaya. Apa terkaya? Tak berhajat. Istighna. Gitu. Tu yang kata Allah. Jadi hak itulah secara ringkas dia. Nanti kita akan tengok secara detail lah. Maksud yang kata percaya dengan Allah ni, kita akan bincang ni tempat dia. Tak jauh tu, bawah dia sikit ya. Lepas tu dia kata, dan keduanya, kedua daripada enam tu, percaya dengan malaikatnya Allah. Percaya dengan malaikatnya Allah. Macam mana kita kata percaya dengan malaikat? Dengan bahawa kita i'tiqad, kita mengaku. Kita mengaku di dalam hati kita bahawa malaikat ni jisim yang dibangsakan kepada cahaya. Jisim yang dibangsakan kepada cahaya, lagi pula latifun,
lagi pula yang halus, yang seni. Laisu zukuran wala inasan wala khunatha. Tidaklah mereka itu lelaki, malaikat laki pun tak, wala unasan, dan tidak juga perempuan, wala khunatha, dan tidak juga khunsa. Khunsa pun tak. Kalau kita kata oh laki pun tak, perempuan tak, khunsa muskil tak, khunsa muskil pun tak. Nah tu malaikat. La abalahum wala ummalahum. Tidak ada bapa bagi mereka itu dan tidak ada ibu bagi mereka itu. Malaikat ni pak pun tak ada, mak pun tak ada. Dia tak ada pelik apa. Tuhan kuasa. Dan Tuhan kuasa. Nabi Adam pun tak ada pak ke mak. Ni pak Nasara tu setengah tu, dia pergi angkat terus Nabi Isa ni jadi anak Tuhan. Pasal apa? Pasal pak tak ada. Depa pelik lalah angkat jadi anak Tuhan, jadi Tuhan terus Nabi Isa. Nak duk pelik apa? Nabi Adam pak tak ada, mak tak ada lagi sakan. Nah, hak tu gagah ada mak juga. Hak ni pak pun tak ada. Nah, pak tak ada, mak pun tak ada. Tambah nak angkat lebih pula. Ni pelik. Pelik. Jadi malaikat ni pak pun tak ada, mak pun tak ada. Lepas tu sadiquna fima akhbaru bihi anillahi ta'ala. Benar mereka itu pada apa yang mencerita oleh mereka itu daripada Allah Ta'ala. Apa yang mereka cerita daripada Allah, hak tu betul. Malaikat dia tak bohong. La ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yatanakahuna. Tidak makan mereka itu dan tidak minum mereka itu dan tidak menikah. Wala yatawaladuna, dan tidak beranak. Tidak membiak mereka itu. Tak beranak, tak jenis beranak ni tak ada. Wala yanamuna, dan tidak tidur. Tidur pun tak. Ikut tu. Makan tak, minum tak, nikah tak. Lepas tu beranak pun tak. Lepas tu tidur pun tak. Wala tuktabu a'maluhum li'annahum kuttab, dan tidak ditulis akan segala amalan mereka itu kerana bahawasa mereka itu tu tukang tulis dah. Mereka tukang tulis dah. Geng mereka tu tukang tulis dah. Mereka tak ditulis dah. Hak mereka tak ditulis dah. Malaikat dia gitu lah. Kalau hak Tuhan buat suruh sujud, dia sujud, kerja dia. Kalau hak Tuhan buat suruh rokok, dia rokok, kerja dia. Tu Nabi kita waktu Isra' Mi'raj tu, dia naik tahun ni dia tengok malaikat rokok, dia naik tahun ni tengok malaikat sujud dah. Bukannya panggung-panggung lah pak tu. Kalau hak rokok. Tu yang Nabi ni rasa kasih hati ni berasa. Hati ni rasa terdetik, kalaulah umat aku ni dapat syariat macam ni. Ada sujud, ada rokok apa semua. Naik dapat semayang pun. Dalam semayang tu himpun semua. Apa yang malaikat buat tu, himpun habis. Himpun habis. Tak ada tinggal sikit pun. Dia gitu lah. Jadi tak ditulis amalan mereka dan tidak dihisap. Mereka ni tak dihisap. Li'annahum husab. Sebab mereka ni lah tukang hisap lah. Tak dihisap, tak dihitung dia punya amalan. Dan tak ditimbang amalan mereka itu. Sebab tak ada kejahatan langsung bagi mereka. Tak ada. Jahat tu tak ada. Lepas tu mereka ni akan dibangkitkan berserta dengan jin dan juga manusia. Mereka akan dibangkitkan berserta dengan jin dan juga manusia. Lepas tu yashfa'una fi usati bani Adam. Mereka ni juga akan bagi, mereka akan tolong jugalah. Orang-orang yang ahli maksiat ni daripada anak Adam ni. Dan mereka akan masuk dalam syurga. Mereka akan lihat
orang-orang yang beriman di dalam syurga. Nah, lepas tu mereka akan mencapai nikmat-nikmat di dalam syurga. Apa yang Allah Ta'ala kena, mereka akan capai juga. Ni orang panggil malaikat lah. Ni orang panggil beriman dengan malaikat secara borong macam tu lah. Nah, dia macam juga tadi beriman dengan Allah ada secara borong, secara tafsil. Ni beriman dengan malaikat ni secara borong. Nah, malaikat ni tak laki pun tak, perempuan tak, macam tu lah. Beriman secara borong. Lepas tu banyak mana bilangan mereka itu, wallahu alam. Nah, Allah Ta'ala saja yang tahu, kita tak tahu. Terlampau banyak. Nah, terlampau banyak mereka ni sampai tak tahu banyak mana dia punya bilangan dia. Tu malaikat. Nah. Lepas tu beriman secara tafsil, beriman ataupun i'tiqad. Yang kata percaya dengan malaikat juga, kita kena i'tiqad, kita kena mengaku di dalam hati kita secara tafsil. Mana 10 malaikat. Hak tu maklumlah. Ada lagu. Nah, balik tulis lagu malaikat. Lepas tu nyanyilah sambil tidur. Ingat. Nah, Jibril, Mikail apa semua tu lah. Tu maklumlah, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Nah, tu. Ni dia ada lagu dia lah. Nah, habis. Mati. Nah, mereka pun mati juga. Sebab tu dalam Kasyifatus Saja ni dia kata apa? Wa yamutuna bin nafakhatil ula. Mati mereka itu dengan tiupan sangkakala yang pertama. Sebelum tu dah. Dia kata. Mereka mati dengan tiupan sangkakala yang pertama, illa hamalatil arsy, melainkan yang tanggung arash, warru'asa dan kepala-kepala Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, al-arba'ata, kepala yang 4 itulah, ketua yang 4. Fa innahum yamutuna ba'daha. Depa ni bukan tak mati terus dah, tapi depa mati selepas daripada tu. Tiupan sangkakala yang pertama tu, hak lain mati habis dah. Tinggal puak ni, hak duk tanggung arash, lepas tu kepala malaikat yang 4. Tapi depa mati juga. Mati lepas pada tu. Tuhan tarik nyawa depa. Mati juga, mati juga. Tak ada apa juga. Tak ada apa. Sebelum tu tak matilah. Yang kata 4 hak disebut tadi ni tak mati langsung lah. Habis. Cuma hak wajib kita beriman dengan tafsir ni, ni dia ada sebutlah Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Raqib, Atid. Nah, ada yang ulama tambah Ruman, malaikat Ruman. Ruman ni hak sama-sama mati dia mah. Ni Ruman. Nah, dia mati tanam tu. Ruman dulu. Ruman mah buat catatan. Hang ni umur ni buat apa, waktu ni buat apa. Tanya pula mengaku. Sungguh hang buat ni. Waktu apa hak benda baik tu, ya saya buat. Saya buat lah, tengok orang lah. Nah. Kembang halu lah. Hak jahat saja hang buat ni. Dia buat muka lain dah. Nah, kawan tu muka lain dah. Buat nak mengaku tak mengaku. Nah, lepas tu malaikat rumah nyekah terus. Hang nak malu apa? Nah. Nak malu apa? Dulu hang buat hang tak malu. Nah, hari ni hang nak buat malu-malu pula. Dia kena nyekah terus ya. Nah, tu malaikat rumah. Lepas dia catik semua, dia gulung, gantung kat tengkok. Nanti bangkit dekat padang mahsyar kali. Tu. Nah, surat amalan tu. Nah, dia ada gantung. Tu malaikat Ruman ni di antara setengah pendapat dia kata kena beriman secara tafsir juga Ruman ni. Nah. Habis. Tapi yang kita ikut tu 10 lah. Nah, Ruman tak termasuk lah. 10. Harut Marut ni
dia banyaklah riwayat Israiliyat ni banyaklah. Harut marut ni dua malaikat ni, nah Tuhan uji depa lah. Tuhan bagi depa di antara ada setengah riwayat kata depa ni jadi macam tok hakim lah, tok qadi, tok hakim gitulah. Tapi diuji ketika tu ditukarkan depa ni jadi nak manusia, dia letakkan nafsu. Bila jadi manusia dia buat salah dulu. Mula kena uji dengan perempuan lah. Kena uji dengan perempuan. Ni ujian yang besar sekali perempuan lah. Bila mereka diuji, mereka manusia, mereka lelaki pula, tengok orang perempuan, dia cering lah. Jadi kenan dekat perempuan ni. Perempuan ni kata kalau kena aku boleh, tapi syarat. Kena buat adalah benda haram yang perempuan tu letak tu. Kena minum arak apa semua, ada benda lah. Ada benda yang mereka nak kena buat, benda-benda haram, mereka buat lah. Tu jatuh dalam maksiat tu. Kali perempuan tu bentau kata mereka tu malaikat. Asal malaikat. Sebab mereka bila habis kerja, mereka akan naik balik ke langit. Lepas tu mereka baca Ismul A'zam. Tuhan bagi kat mereka Ismul A'zam, boleh naik ke langit balik. Perempuan tu lah kali elok nak boleh mereka nak minta lah kat perempuan tu macam mana dia janji kan. Perempuan tu kata boleh, tapi kena bagi Ismul A'zam tu. Hak tu hajat dengan hampa tu. Kawan ni pun pandai tak? Dan mereka orang bagi perempuan tu naik dan sekerak jadi bintang. Bintang wah. Apa nama? Suraya lah. Suraya. Perempuan tu. Tu ada kisah ada riwayat yang macam tu. Kita ada masalah apalah. Israiliyat pun kita Israiliyat ni macam mana bila kita jumpa riwayat Israiliyat ni cerita-cerita daripada Israel lah. Riwayat Israiliyat ni satu, kita nak terima, kena tengok dulu benda ni berlawan ke tak dengan akidah. Satu. Yang kedua, kita bila benda tu tak lawan dengan akidah, yang kedua, kita ni tak wajib nak terima. Kita sendiri tak wajib terima dah. Lepas tu nak paksa orang terima cerita tu, tak boleh. Kita sendiri pun tak wajib terima dah. Tu Israiliyat. Kalau terimalah. Terimalah cerita tu. Tapi nak mewajibkan orang untuk terima cerita tu tak boleh. Ni banyak kisah-kisah Israiliyat yang datang dekat kita ni. Habis tu bab malaikat. Cuma malaikat yang afdal sekali, hak ni pun khilaf ulama lah. Ada yang kata Jibril, ada yang kata Hamalatul Arsy. Hamalatul Arsy yang duk tanggung arash. Hak tanggung arash tu yang paling afdal. Ada yang kata macam tu, tapi ada yang kata Jibril lah. Kalau ikut Imam Ghazali, hak paling tinggi sekali darjat Israfil. Israfil. Dia macam-macam. Dia tak sama pendapat. Cuma hak kita duk ambil ni Jibril lah. Lepas tu orang panggil beriman dengan malaikat. Ketiganya percaya dengan segala kitab. Nombor tiga dia, kita beriman, kita percaya dengan segala kitab. Dengan makna apa? Kita mengaku secara borong dulu, secara ijmal dulu. Secara ijmal dia, kita kena mengaku kata ada kitab-kitab yang turun daripada langit. Ada kitab-kitab yang turun daripada langit. Lepas tu kita kena benarkan kitab-kitab yang turun daripada langit ni ialah kalamullah. Kalam Allah yang diturunkan ke atas rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umat. Tu. Lepas tu kita kena mengaku juga tiap-tiap yang terhimpun di dalam dia tu benar belaka. Tak ada yang dusta. Tak ada yang dusta. Hak tu kita kata secara ijmal. Secara ijmal.
Adapun secara tafsil, cuma bilangan kitab banyak mana yang turun daripada langit, hak ni pun wallahu a'lam. Pendapat yang kuat dia wallahu a'lam lah. Tak tahu banyak mana. Ada yang kata 104, ada yang kata 108, tak apalah. Tapi kita ambil hak rajih dia wallahu a'lam. Tak tahu, serah dekat Tuhan lah. Serah dekat Tuhan. Lepas tu bilangan kitab yang turun bilangan pula lah. Beriman dengan kitab secara tafsil ni iaitu 4 buah kitab. Dengan makna kalau orang tanya, kita kena mengaku kata hak ni kitab Allah yang turun daripada langit. Yang pertama dia Al-Quran. Al-Quran tu Nabi kita, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Injil Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa. Taurat ni turun dekat Nabi Musa alaihi salam. Jadi 4 tu kalau orang tanya ni kitab Allah yang turun daripada langit, ya, betul. Cuma bab seleweng apa semua tu hak tu benda lain lah. Tapi 4 tu kita kena beriman dengan secara tafsil, secara terperinci. 4 tu. Tapi memang dikatakan la ni yang Taurat, Injil, hak asal tu memang tak ada lah. Semua dah diseleweng, tukar pergi bahasa, tukar pergi kot ni, tukar pergi kot ni. Jadi jadi kita nak kata dia tu kitab Taurat yang ori, tak boleh. Siapa tak boleh nak letak kata hak tu original. Macam tu juga Injil, ataupun orang panggil bahasa lah Bible lah. Bible, Injil tu habis lah. Kena bahasa ni dia bersih bahasa ni pula, tukar pergi bahasa ni bersih dia ni pula. Jadi tak ada. Yang betul-betul kitab yang tak diubah suai, yang terjaga Quran. Quran memang terjaga sampai kelar. Hak lain habis. Habis. Lepas tu dia kata Imam Suhaimi, dia kata apa? Wal haqqu adamu hasril kutubi fi adadin muayyanin. Wal haqqu dengan makna wal qaulul muhaqqaqu. Qaul yang muhaqqaq, qaul yang tahqiq. Qaul yang tahqiq dia adamu hasril kutubi, ketiadaan terhingga kitab-kitab fi adadin muayyanin, pada bilangan yang tertentu. Tak ada. Tak boleh. Ini qaul yang tahqiq. Tak tahu. Ada yang kata 104 apa semua tu, hak tu tak kuat. Tak kuat. Tapi tak apalah kalau nak pegang hak tu, tak apalah. Tapi hak qaul yang tahqiq dia tak boleh nak hingga. Tak tahu banyak mana. Tu bilangan kitab yang diturun kepada rasul-rasul. Jadi kita kena beriman. Beriman. Cuma yang tafsir dia 4 itulah. Yang tafsir dia 4. Taurat, Zabur, Injil, Furqan, Quran. Furqan, Quran, hak tu lah. Habis. Lepas tu yang seterusnya dia kata apa? Dan keempat daripada 6 tu, rukun iman tu, percaya dengan segala rasulnya Allah. Kita kena percaya dengan rasulnya Allah. Dengan bahawa mana? Dengan bahawa kita i'tiqad ada bagi Allah Ta'ala ni rasul-rasul. Rasul-rasul di kalangan manusia yang lelaki. Jin tak ada. Dia mesti manusia yang lelaki. La ya'lamu adaduhum illallah. Tidak mengetahui bilangan mereka itu melainkan Allah Ta'ala. Banyak mana rasul, hak ni tak tahu. Ni atas qaul yang rajih, qaul yang kuat. Adapun qaul yang lain yang dhaif, dia kata 313. Ada yang kata 314.
Tapi qaul yang kuat hak ni tak tahu. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa kat Nabi kita tu? Macam mana? Minhum man qasasna alaika. Setengah daripada mereka itu mereka yang telah kami cerita ke atas engkau. Wa minhum man lam naqsus alaika. Setengah daripada mereka itu lagi mereka yang kami tak cerita ke atas engkau. Lepas tu nak tahu bilangan banyak mana? Tak tahu. Tak tahu. Nabi-nabi pun sama. Tak tahu banyak mana nabi Allah tu tak tahu. Ada yang sebut 124,000. Tak apalah, ada kitab yang bawa pergi kat tu. 124,000, Rasul 313. Tak apalah, tapi yang kuat dia kita tak tahu bilangan mereka itu. Awal-awal Rasul yang diutuskan dengan jasad iaitulah Nabi Adam alaihi salam. Itu awal-awal Rasul yang diutuskan dengan jasad. Penutup bagi segala Rasul iaitulah seafdal Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia penutup. Dengan makna tak ada dah Rasul yang baru yang akan diutuskan selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita kena mengaku kata depa ni, rasul-rasul ni semua benar. Semua benar pada perkataan depa dan pada pengakuan kata depa ni bersifat dengan kerasulan. Apa yang depa mengaku kata kami bersifat dengan rasul, kerasulan, hak tu benar. Tak bohong sikit pun. Tak bohong sikit pun. Dan apa depa sampai daripada Allah Taala, hak ni betul. Betul. Dan apa yang kalam uruf pun betul. Kalam yang uruf orang ramai. Contoh dia akal tu, syarab tu. Akal tu makan oleh aku, betul. Dia makan. Syarab tu minum oleh aku, betul. Betul. Hak dia cakap tu betul belakang. Tak ada main-main bohong tu, tak ada. Tak ada. Bohong tak ada. Dan depa pula maksum. Maksum. Tu kita kena peganglah. Rasul ni maksum. Maksum ni maksud dia terpelihara daripada dosa. Dengan makna mustahil berlaku dosa. Mustahil tu, mustahil aklan. Mustahil pada akal. Yang muqayyad lah. Muqayyad lah. Selama ada depa lah. Itu mustahil. Kat tu. Dia bukan zati. Itu mustahil. Mustahil akal. Adapun wali-wali, hak tu berlaku dosa harus wali. Tok wali jatuh dalam dosa tu harus pada akal, harus. Jadi depa ni terpelihara juga, wali terpelihara, tapi nama depa mahfuz. Bukan mahfuz hak. Bukan mahfuz tu, bukan mahfuz lain kat tu. Ada lagi. Jadi bukan tu. Mahfuz ni maksud dia dipelihara juga. Apa beza mahfuz dengan maksum? Maksum dipelihara, mahfuz pun dipelihara. Kalau wali ni dia tahap depa mahfuz. Mahfuz ni dipelihara. Dipelihara daripada dosa, harus berlaku dosa. Maksum dipelihara daripada dosa, mustahil terus berlaku dosa. Tang tu beza. Berlaku dosa tu mustahil terus. Kalau mahfuz harus lagi, boleh lagi. Boleh lagi jatuh dalam dosa. Kat tu. Tapi Rasul kita kena pegang dah. Depa ni semua maksum. Tak ada yang jatuh dalam dosa, buat dosa, tak ada. Cuma kita kena beriman secara kita kena beriman secara tafsil, kita kena i'tiqad secara tafsil. Rasul ni 25 orang.
Ni yang disebut di dalam Quran 25 orang. Nyanyi sendiri lah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh tu sampai habis lah. Sampai Nabi kita. Tu boleh menyanyi sendiri, tak ada masalah. Hak tu kita kena beriman. Dengan makna apa? Kalau orang tanya, Syuaib ni Nabi ke? Ya. Kena mengaku benda tu. Ilyasak ni Nabi ke? Ya. Yunus ni Nabi ke? Ya, Nabi. Nabi lagi Rasul. Hal tu kita kena beriman secara tafsil. Hak ni yang disebutkan di dalam Quran. Siapa-siapa tolak kerasulan daripada 25 ni, boleh jadi kufur. Tak boleh tolak langsung. Ya, Syuaib bukan jadi rasul pun. Tak boleh. Sebab ni sepakat ijma' depa ni rasul. Tapi kalau rasul yang bukan ijma', nabi yang bukan ijma', tolak kenabian dia, tak jadi kufur. Contohnya Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam, hak tu khilaf ulama pada dia ni wali ke, nabi ke ataupun rasul. Jadi faedah khilaf tu, kalau orang tolak kata bukan nabi dia tu, tak kufur. Tak kufur. Sebab nabi dia pun khilaf. Khilaf. Tu Nabi Khidir alaihi salam. Nama dia Balya bin Malkan. Balya bin Malkan. Kena ingat nama dia. Ada faedah. Ada faedah yang ulama sebutlah. Cari sendiri. Saya pun tak ingatlah faedah tu. Tapi ada faedah lah. Ada sebut dalam kitab ni. Tak ada dalam kitab ni, tak ada. Dalam syarah bagi Aqidatul Awam, Kifayatul Awam. Bukan Kifayatul Awam. Syarah Aqidatul Awam nama Nurul Zalam. Nurul Zalam tu ada sebut faedah hafal nama Nabi Khidir. Kan panjang pun. Balya bin Malkan. Balya ke Bulya? Balya kalau salah. Balya bin Malkan. Balya bin Malkan. Habis. Nabi Khidir ni dikatakan dia nantilah waktu zaman Dajjal tu baru dia wafat waktu tu. Dia ni ada seorang rasul sepupu dia. Siapa dia? Nabi Idris kan Nabi apa lah? Bukan. Kan Nabi Idris. Nabi apa? Sepupu dia. Dia pergi jalan sekali lah. Nabi apa tak main, dia tak ingat. Dia yang minum ma'ul hayah tu. Seorang lagi tak mau minum. Rasul seorang lagi tak mau minum. Hidup sampai kelar. Tu Nabi Khidir alaihi salam. Cuma tak jumpa lah. Dia pun takkan nak jumpa orang macam kita lah. Itulah. Tu yang payah tu. Lagi, dan kelimanya percaya dengan hari akhirat. Hak kelima yang kita nak kena beriman, iaitulah percaya, beriman, mengaku di dalam hati ni dengan hari akhirat. Maksudnya kita kena mengaku, kita kena membenarkan dengan hati ni kata ada ataupun berlakunya hari akhirat ni. Hari akhirat ni berlaku. Ada hari akhirat ni. Lepas tu kita kena beriman juga dengan sekalian apa yang merangkumi, merangkumi di atas dia. Mashtamala alaihi. Jadi apa yang merangkumi di atas hari akhirat tu, benda apa yang ada di hari akhirat tu kita kena mengaku. Mana? Contoh daripada mahsyar. Bangkit pula di padang mahsyar, kita kena mengaku tu. Hisab. Hisab kena mengaku. Patu balas. Jazak. Balas balik. Kena mengaku. Syurga neraka. Tu pun kena mengaku. Apa? Titian sirat. Tu semua tu nak kena mengaku belaka tu. Kena beriman belaka. Hak ni sebab dia terkandung di dalam hari akhirat tu. Cuma titian sirat jauh mana hak tu,
tak wajib kita ikutlah mana-mana riwayat pun. Ada riwayat kata 1000 tahun, 3000 tahun perjalanan. Ada yang kata 5000, 15,000 tahun perjalanan. Jadi hak tu bak khilaf riwayat tu tak wajib ikutlah. Cuma kita beriman ada titian sirat. Hak tu ya. Ada titian sirat, adanya timbangan mizan apa semua tu, hak tu kena beriman. Mizan kati. Kat sini tak ada lah. Mati nanti nampak balik. Nampak. Ini tak ada. Kalau nak tengok kena pergi lah Noi Milan, Johor. Habis ada orang Johor marah dia. Lepas tu ada lagi. Lepas tu hari akhirat ni sebab apa dinamakan hari akhirat? Sebab hak ni hari yang terakhir, yang tak ada hari dah selepas daripada dia. Jadi tak ada hari dah. Mula daripada tiup sangkakala tu lah. Lepas tu mula daripada tiup sangkakala. Ulama kata mula daripada tiup sangkakala yang kedua. Tiup sangkakala yang kedua tu, lepas tu sampailah tak ada pengesuk lah. Tak ada habis. Ni hari yang akhir, last sekali. Hari yang tak ada hari selepas dia. Nak kira hari, naik matahari, terbenam matahari, satu hari. Ni tak ada lah. Matahari naik terbenam tu tak ada lah. Dia duduk gitu matahari. Dia tak ada lah. Dia tak ada naik terbenam tu tak ada. Masuk syurga pun matahari tak ada naik terbenam pun tu lah. Dan kalau waktu kita kata nak bagi jadi, kita kata ni sikit lah, macam malam sikit ke, ataupun macam petang-petang sikit, redup sikit, ditarik tabir macam tu je. Dia tak ada naik turun tu tak ada. Jadi bila tak ada tu tak ada hari. Habis dah hari. Sebab hari ni tergantung daripada naik matahari, terbenam matahari, itu baru kira satu hari. Tu hari akhirat. Hari akhirat. Ni kita kena berimanlah. Kata berlakunya hari akhirat. Lepas tu sikit lagi dan keenamnya percaya ni mengaku hati dengan qadar baiknya qadar. Kita kena percaya dengan qadar baiknya qadar. Lepas tu dan jahatnya qadar. Jadi hak baik pun kita kena beriman, hak jahat pun kita kena beriman. Qadar ni apa dia? Qadar ni perbuatan Allah. Perbuatan Allah tu orang panggil qadar. Jadi bila disebut kata beriman dengan qadar, masuk juga beriman dengan qada. Masuk juga beriman dengan qada Allah Ta'ala. Sebab tu dalam perkataan ulama sebut kata apa? Wa anna jami'al kainati biqada'illahi wa qadarihi. Wa qadrihi. Jadi sekalian kainat ni dengan qada Allah dan juga qadar dia. Jadi dia bukan qadar semata-mata, qada pun kena beriman. Kalau dalam kitab tu dia sebut qada saja, masuk sekali qadar. Dia kena ingat gitu. Kalau dia sebut qadar saja, qada pun masuk. Qada ni mana? Qada ketentuan Allah. Tu orang panggil qada. Qadar ni perbuatan Allah. Tu dia ada beza sikit lah. Nanti kita tengok nanti. Dia qadar ni perbuatan takluk sifat kudrah. Orang panggil takluk tanjizi hadis. Kalau qada ketentuan, hak tu takluk sifat iradah. Orang panggil takluk tanjizi qadim. Takluk tanjizi qadim bagi iradah. Tu payahlah nak cerita takluk pula, payahlah. Nanti biar sampai tempat dia. Nanti ada pening tu. Faham tu dah lah. Jadi tu orang panggil qada dan qadar. Jadi hak baik daripada Allah, hak jahat pun daripada Allah. Apa maksud dia? Yakni dia tafsir lagi. Yakni percaya sekalian perkara itu dengan takdir Allah.
Nah, dengan takdir Allah, dengan perbuatan Allah. Ketentuan dan perbuatan Allah. Semua dia tentu, semua dia buat. Ialah Allah tu yang menjadi sekalian itu. Semua Allah buat. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu, wa ma ta'malun, wa ma ta'malun ma masdariyah. Wa amalakum. Gitu. Dan apa yang kamu dan perbuatan kamu, betul dah. Dan perbuatan kamu tu pun Tuhan buat. Baik ke buruk ke, semua Tuhan buat belaka dah. Nah, Tuhan buat. Jadi Tuhan tentu dah. Dia beza sikit bila kata qada, tentu sedia kala. Kalau qadar, baru. Qadar ni baru buat. Buat tu baru. Dia tentu kita main mengaji bila? Sedia kala lagi. Dia tentu dah kita boleh main mengaji. Sampai masa main mengaji, dia buat bagi boleh main mengaji. Jadi buat baru buat, tapi tentu sedia kala. Nah, tentu kok mana jadi, kok mana kawan ni jadi, kok mana apa semua tu, nah sedia kala lagi dah tentu dah. Lepas tu buat, fa'alun lima yurid. Nah, apa yang dia buat tu, perbuatan Allah tu, apa yang dia nak, apa yang dia tentu, itulah yang dia buat. Cuma walaupun apa perbuatan hak jahat pun, hak ni pun semua perbuatan Allah, tapi kita ni dari sudut adab kita tak boleh nak sandarkan kejahatan tu kepada Allah Ta'ala. La yudafu ilallah ta'adduban. Tidak disandarkan kepada Allah kerana beradab. Sebab yang layak nisbah kebaikan kepada Allah. Adapun kejahatan bagi diri kita lah. Patutnya kita nisbah kejahatan tu pada diri kita. Tapi bab i'tiqad tak ubah. Pegangan tetap pegangan lah. Apa yang berlaku baik jahat ni semua daripada Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala sebut hikayat perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dia kata apa? Ma asabaka min hasanatin. Bukan. Nabi Ibrahim ni dia ada sebut ni. Nabi Ibrahim ni cara dia cakap lah, alladhi khalaqani, Allah yang menjadikan akan aku. Fahuwa yahdin, dia yang tunjuk aku lah, bagi hidayah apa dia lah. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, Allah yang bermula ia Allah tu yut'imuni, memberi makan ia akan aku, wa yasqin, dan memberi minum lah, menghilangkan dahaga. Siapa yang menghilangkan dahaga? Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila sakit aku maka ia yang menyembuh. Tengok, dia tak sandang sakit tu kepada Allah. Dia tak kata apabila Allah menyakitkan aku. Dia tak cakap itu. Wa idza maridtu, aku yang sakit, Allah yang sembuh. Ni adab yang diajak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini disebut dalam Quran. Macam tu. Jadi cuma dari sudut adab dia macam tu. Sebab tu kalau kita jumpa ayat dalam Quran, Allah Taala sebut apa? Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang baik, apa yang mengenai oleh ia akan engkau daripada kebaikan, hak ni daripada Allah. Hak kena dekat engkau tu daripada kebaikan, hak ni Allah. Daripada Allah. Dari sudut mana? Dari sudut ijadan wa khalqan. Dari sudut menjadi dan cipta. Tuhan yang cipta benda tu. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Apa yang mengenai akan engkau daripada sayyi'ah, daripada kejahatan, hak tu daripada diri engkau. Tu macam mana ayat Quran kata tu? Kalau kejahatan diri kita, hak ni dari sudut kasban, usaha. Kita yang usaha bagi jadi jahat. Kita yang usaha bagi jadi jahat. La khalqan, bukan dari sudut ciptaan. Sebab ciptaan semua daripada Allah. Baik ke jahat ke, hak tu daripada Allah. Hak ni yang ulama tafsir tentang ayat tu.
Nak habis. Nah, sebab apa? Sebab mai pula ayat Quran yang lain Allah kata apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Nah, apa yang mengena kamu daripada musibah, maka hak tu barang yang mengusaha oleh tangan-tangan kamu. Nampak? Dari sudut usaha, bukan dari sudut ciptaan. Nah, ni ayat ni mentafsirkan ayat yang sebelum tu, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Nafsika tu maksud dia dari sudut kasab, dari sudut usaha kamu tu. Nah, dari sudut usaha. Ni yang kata sebahagian ayat Quran mentafsirkan sebahagian yang lain. Kot tu. Tu panjang gitulah cerita tu. Tak apalah, cuma kita mengaku semua ni daripada Allah. Nah, bila ada hak ni pengakuan, hak ni kuat, pengakuan hak ni kemah sungguh, dia tak marah sangatlah. Sabar dia pun kuat. Nah, marah dia kurang. Dia tahu dah semua daripada Allah. Dia main tu. Orang hak marah ni, kata ulama tasawuf, sebab apa? Sebab hilang. Nah, dia terlupa, bukan hilang. Terlupa kata semua yang berlaku ni daripada Allah. Kita orang cek sikit ya. Nah, bangkit halu, buat kemah halu. Pom, dia terlupa tu. Nah, dia terlupa diri. Nah, lupa. Kalau dia ingat, dia tak berani, dia tak tahu tu. Semua Allah Ta'ala. Ada hikmah apa semua. Dia baik tu lah. Habis tu. Lagi dia kata soal macam mana percaya dengan Allah, wallahualam. Dan baca satu lah. Nanti kita baca satu lagi. Tak dan nak baca mana.